Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah untuk bidang ataupun bab yang kedua, iaitu Ulumul Quran. Okey. Boleh buka buku teks kamu. Okey. Kalau kita tengok untuk bab yang kedua ini, kandungannya ada 3 tajuk. Okey. Okey. Saya besarkan sikit. Okey, itu ayat makiyah. Okey. Yang kedua ilmu tafsir dan tajuk yang ketiga ialah resam Osmani. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama dulu di bab yang kedua ini, iaitu ayat makiyah dan juga madaniyah. Okey. Untuk ayat makiyah dan ayat madaniyah ini, perkara pertama yang kamu perlu pelajari ialah tentang pengertian. Okey ya. Kamu tengok dekat situ, pengertian ayat makiyah. Ya, seterusnya ayat madaniyah. Okey ya. Jadi ada 2 pengertian ayat makiyah dan juga ayat madaniyah. Okey, secara ringkasnya pengertian ayat makiyah dan madaniyah ini terbahagi kepada 3, yang mana ya 3 pendapat ini berdasarkan kepada 3 sudut. Okey ya. Kalau kita tengok dari sudut yang pertama ataupun dari segi dari sudut yang pertama, iaitu dari segi masa. Okey. Jadi pembahagian ayat makiyah dan juga ayat madaniyah berdasarkan pendapat yang bersandarkan dari segi masa ialah ayat makiyah, ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi ianya dinamakan ayat makiyah walaupun diturunkan di Madinah. Sebab dia berdasarkan kepada masa. Manakala ayat madaniyah ialah ayat yang diturunkan selepas hijrah Rasulullah ke Madinah Munawarah. Jadi ayat ini dinamakan ayat madaniyah walaupun diturunkan di Mekah. Okey, ini ialah pendapat ataupun pengertian yang bersandarkan dari sudut masa, dari segi masa. Okey. Antara contoh ayat madaniyah walaupun diturunkan di Arafah, kalau ikutkan di Mekah itu, tapi ianya dinamakan ayat madaniyah, ialah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Okey ya. Jadi ayat ini walaupun diturunkan di Mekah, tetapi ianya dikategorikan sebagai ayat madaniyah kerana ianya diturunkan selepas hijrah. Okey ya. Jadi secara ringkasnya ayat makiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, manakala ayat madaniyah ialah ayat yang diturunkan selepas hijrah. Okey, mudah saja untuk ingatnya. Ini adalah pengertian yang bersandarkan dari sudut ataupun dari segi masa. Okey ya. Kamu boleh baca perinciannya lagi ya dalam buku teks yang kamu bawa balik sebelum ini. Okey. Seterusnya saya ringkaskan saja. Di bawah ni ada contoh ayat-ayat yang lain. Okey. Kita terus tengok pengertian yang kedua, iaitu pendapat yang kedua yang membahagikan ayat makiyah dan juga madaniyah itu bersandarkan kepada tempat. Okey ya, bersandarkan kepada tempat. Jadi pada mereka ayat makiyah ialah ayat yang diturunkan di Mekah. Okey ya. Jadi apa saja ayat yang diturunkan di Mekah dinamakan ayat makiyah walaupun diturunkan selepas hijrah.
Okey, ini pendapat mereka ya. Dan ayat madaniyah bagi mereka pula ialah ayat yang diturunkan di Madinah. Okey ya, walaupun diturunkan sebelum hijrah. Okey ya. Namun pendapat ini sebenarnya kurang tepat ya, dalam membuat pembahagian ayat ya, sama ada makiyah ataupun madaniyah. Kerana apa? Kerana terdapat ayat ya yang diturunkan bukan di Mekah ataupun di Madinah, tetapi di tempat lain ya. Contohnya ialah ayat 45 surah Az-Zukhruf yang telah diturunkan pada malam Isra' ya, di Baitul Maqdis ya. Jadi ayat ini tidak dapat dikategorikan ya, sama ada ayat makiyah atau madaniyah jika kita berpegang kepada pengertian yang berdasarkan kepada tempat ini tadi ya. Jadi pendapat yang membahagikan ya, ayat makiyah dan juga ayat madaniyah ini berdasarkan kepada tempat ini kurang tepatlah ya, kerana ada ayat yang diturunkan bukan di kawasan Mekah dan bukan di kawasan Madinah. Okey ya. Di bawah tu ada ayatnya ya, contoh ayatnya dan kamu boleh bacalah ya. Okey. Ustazah nak kamu faham dari sudut pengertian ya, makiyah dan madaniyah yang Ustazah sebut tadi ya, terbagi kepada 3 pendapat. Yang pertama tadi kita bincang tentang masa, kemudian dari segi tempat, dan sekarang yang ketiga ya, iaitu dari segi kumpulan sasaran. Okey ya. Jadi pendapat yang bersandarkan kepada kumpulan sasaran ini mengatakan ayat makiyah ialah ayat yang ditujukan kepada penduduk Mekah. Okey ya. Dinamakan ayat makiyah, manakala ayat madaniyah ialah ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Okey ya. Jadi bezanya ialah ditujukan kepada siapa? Kalau ditujukan kepada penduduk Mekah, maka dinamakan ayat makiyah. Kalau ditujukan kepada penduduk Madinah, maka dinamakan ayat madaniyah. Okey. Jadi pendapat ini juga kurang tepat ya, kerana tidak semua ayat yang diturunkan dimulai dengan kedua-dua lafaz tersebut. Okey ya. Jadi Ustazah takut kamu tak faham ya. Sebenarnya begini, ayat makiyah ini, okey ya, ayat makiyah ini kalau berdasarkan kepada kumpulan sasaran, okey ya, ianya selalunya bermula dengan lafaz ya ayyuhallazina, bukan lafaz ya ayyuhallazi, bermula dengan lafaz ya ayyuhannas. Okey ya. Okey. Jadi ayat makiyah ya selalunya dimulai dengan lafaz ya ayyuhannas. Maksudnya wahai sekalian manusia. Kerana ketika Rasulullah berada di kota Mekah, penganut Islam itu masih kurang. Okey ya. Jadi berbeza dengan ayat madaniyah, okey ya, ayat madaniyah ini, okey ya, ianya selalunya bermula dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu. Okey ya. Jadi kamu nampak tu ya. Okey, baca dah sikit ya. Maksud ya ayyuhallazina amanu ialah wahai orang-orang yang beriman. Kerana di Madinah ya, setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, penganut Islam itu ramai ya. Jadi ramai yang telah beriman ya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi itu perbezaannya ya dari sudut kumpulan sasaran ini, yang mana mereka mengatakan bahawa ayat makiyah ialah ayat yang ditujukan kepada penduduk Mekah yang dimulai dengan lafaz ya ayuhan nas, manakala ayat madaniyah pula ialah ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Mana kita nak tahu ditujukan kepada penduduk Madinah? Kerana mereka mengatakan bahawa antara ciri ayat Madinah itu ialah dimulai dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu yang kita bincang tadi. Okey ya. Jadi pendapat ini tadi ya, kita balik semula ya kepada pembincangan kita di bawah ni, yang mana pendapat ini dikatakan juga kurang tepat. Kerana apa ya? Kerana tidak semua ayat diturunkan itu dimulai dengan lafaz ya ayuhan nas ataupun lafaz ya ayyuhallazina amanu.
Kan, ya? Sebagai contoh ya, ayat 1 surah Al-Ahzab menggunakan lafaz ya ayuhan nabiyyu. Okey ya. Okey ya, kamu nampak tu ya, ya ayuhan nabi. Bukan ya ayuhan nas, bukan ya ayuhan lazina amanu ya. Okey, ataupun ya ayuhan nabiyyu ya. Okey, jadi bagaimana nak mengkategorikan ayat ini kalau kita bersandarkan kepada pendapat dari sudut kumpulan sasaran ini ya. Jadi pendapat ini kurang tepat disebabkan ya tidak semua ya ayat makiyah itu dimulai dengan ya ayuhan nas, dan tidak semua ayat madaniyah itu dimulai dengan ya ayuhal lazina amanu ya. Bahkan ada ya ayatnya yang dimulai dengan ya ayuhan nabi ya. Jadi tidaklah dapat dipastikan ayat tersebut sama ada ya ditujukan kepada ya penduduk Mekah ataupun penduduk Madinah. Okey ya. Okey. Jadi itulah dia ya dari sudut pengertian ya ayat makiyah dan juga ayat madaniyah tadi. Mudah saja sebenarnya ya. Ada 3 pengertian ya berdasarkan kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama tadi kata bersandarkan kepada masa, okey ya. Okey ya, kemudian ini ya. Kemudian pendapat yang kedua berdasarkan kepada tempat, dan yang ketiga ialah berdasarkan kepada kumpulan sasaran. Okey, itu saja. Okey, kemudian kita balik pula kepada ciri-ciri ayat makiyah dan juga ayat madaniyah. Okey ya. Jadi kita tengok ya apa ya ciri ya ayat makiyah dan apa ciri ayat madaniyah. Okey ya. Kalau kita tengok dekat sini ya ayat okey ya. Buku ni agak besar sikit ya. Nanti tak berapa nampak. Okey. Okey, kalau kita tengok ayat makiyah ini, okey ya. Oh, maaf sekejap ya. Lari ya. Okey, kejap. Lepas jauh ni sekejap ya. Okey. Sangat jauh lepasnya. Kejap. Ini adalah buku PDF ya. Buku digital. Okey, kita cari balik semula tajuk kita tadi. Okey, ini dia. Okey. Jadi bentuk ya ayat makiyah. Okey ya. Jadi ayat makiyah ini ya cirinya ialah membicarakan tentang seruan tauhid dan beribadah hanya kepada Allah SWT. Maksudnya dia ialah untuk memantapkan akidah ya umat Islam ya dan membuktikan kebenaran risalah para rasul ya. Seterusnya antara ciri ayat makiyah lagi ialah menceritakan tentang kisah Nabi Adam AS dan juga Iblis serta kisah para nabi dan juga umat-umat terdahulu ya, kecuali pada ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah. Okey, yang ketiga ialah ayat-ayatnya pendek dan mengandungi ayat yang bermula dengan huruf al-muqatta'ah ya. Kecuali ayat dalam surah Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Okey. Okey, kemudian ciri yang seterusnya ya, 1 2 3 yang keempatnya, antara ciri yang ayat makiyah yang keempat ialah mengandungi lafaz ya ayuhan nas yang kita sebut tadi ya. Okey, kecuali pada surah Al-Hajj ya yang menggunakan lafaz ya ayyuhallazina amanu. Okey ya. Sebab kita tadi dah sependapat dengan jamhur ulama yang mengatakan bahawa ya pembahagian ayat makiyah dan ayat madaniyah berdasarkan masa lebih tepatnya. Jadi walaupun dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, tapi oleh kerana ianya diturunkan selepas hijrah, maka ianya dinamakan ayat makiyah ya. Okey, kemudian ayat makiyah juga mengandungi ayat sejadah iaitu sujud tilawah ya, terdapat 15 tempat ya dalam Al-Quran ya. Okey. Seterusnya ayat makiyah juga mengandungi lafaz kalla ya. Lafaz ini hanya terdapat pada separuh terakhir ya dalam Al-Quran dan hanya disebut sebanyak 15 kali ya. Okey, dan yang terakhir ialah ciri ayat makiyah yang terakhir ialah menceritakan tentang gambaran hari kiamat, syurga dan nikmatnya,
neraka, seksaannya serta bukti-bukti ya terhadap orang-orang musyrik ya, serta ayat kauniyah ya, tentang apa alamnya ciptaan Allah Subhanahu Taala ni ya. Okey, itulah dia ya ciri-ciri ya ayat makiyah ya, yang ada 1 2 3 4 5 6 7 semuanya. Okey ya. Kita beralih pula kepada ciri-ciri ayat madaniyah. Okey ya. Ciri yang pertama ialah menjelaskan tentang ibadah ya, muamalah ya, tentang hukum hudud ya, kekeluargaan ya, warisan ya, maksudnya hukum miras ya, jihad, kemasyarakatan dan hubungan ya antara bangsa, kaedah hukum serta masalah yang berkait dengan perundangan ya, tentang syariat ya. Itu adalah ciri ya ayat madaniyah. Okay, yang kedua ialah menceritakan kisah dan perilaku buruk orang-orang munafik ya. Sebab ketika itu dah ada ya lahirnya golongan munafik, okay, ya, yang mengaku Islam sebenarnya benci kepada Islam. Okay, yang ketiga ialah suku kata dan ayatnya lebih panjang dengan gaya bahasa yang mantap ya, dalam menjelaskan syariat serta tujuan dan sasarannya. Jadi ayat madaniyah ini agak panjang ya daripada ayat makiyah. Dan ciri yang keempat ialah ianya mengandungi lafaz ya ayyuhallazina amanu ya, wahai orang-orang yang beriman ya, memandangkan penduduk Madinah ya ketika itu telah ramai yang memeluk agama Islam. Okey, yang seterusnya ialah seruan terhadap ahli kitab, okey ya, dari kalangan Yahudi dan juga Nasrani ya. Yang dimaksudkan dengan ahli kitab ya di sini ialah alim ulama yang Yahudi ataupun Nasrani kan, yang masih berpegang ya kepada ajaran mereka yang asal ya, yang sepatutnya mempercayai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ajakan kepada mereka untuk memeluk Islam, penjelasan mengenai penyelewengan mereka terhadap kitab Allah iaitu Al-Quran, dan pemusuhan mereka ya terhadap kebenaran ya, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara ciri yang berikutnya ialah menerangkan tentang keizinan berperang ya, dan juga peraturannya ya. Contohnya Rasulullah tidak membenarkan sahabat-sahabat Nabi yang pergi berperang untuk memotong pokok sewenang-wenangnya ya, membunuh golongan tua dan sebagainya ya. Itu adalah antara adab ataupun etika ya ketika berperang ya. Okey, seterusnya juga ya tentang hukum ya berkaitan dengan jihad ya, juga ya terdapat ya dalam ayat madaniyah ini ya. Okey, dan ciri yang terakhir bagi ayat madaniyah ialah semua hujah dan dalil mengenai hakikat Islam ya dibincangkan dengan terperinci ya dalam ayat madaniyah. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 ya ciri-ciri 7 ya ciri-ciri ayat madaniyah ya. Jadi kita boleh kenal pastilah ya. Okey, apa perbezaan antara ayat makiyah dan juga ayat madaniyah, okey ya, berdasarkan kepada ciri ya yang diberi ini. Okey, seterusnya kita lihat lembaran yang berikutnya, okey ya. Kita tengok pula kepentingan mempelajari ayat makiyah dan ayat madaniyah, okey ya. Apa faedahnya ya kita mempelajari ayat makiyah dan ayat madaniyah ini ya. Okey, bila kita belajar ulumul Quran, kita kena tahu kan ya pembahagian tentang ayat makiyah dan juga ayat madaniyah. Jadi antara kepentingan kita mengetahui ayat makiyah dan madaniyah ini ialah, pertama ialah untuk membezakan antara ayat yang nasih dengan yang mansuh, iaitu ayat yang terkini ya, yang dan juga yang telah dimansuhkan ya. Kalau kita tengok ya secara perundangan Islam dalam bab pengharaman arak contohnya ya, ada ayat ya yang sebelumnya ya menceritakan tentang Rasulullah ya menegah ya para sahabat ya daripada minum arak ya ketika hendak solat ya. Jadi hukum tidak boleh minum arak ketika hendak solat itu telah pun dimansuhkan ya. Okey, jadi ayat itu turun awal ya. Jadi diganti dengan ayat yang
menegaskan ya bahawa tidak boleh minum arak ya, tidak kiralah nak solat ke ataupun tidak solat, sebab arak itu haram ya, kerana ianya menyebabkan akal kita tidak waras ya kan. Jadi para mufassirin dapat mentafsir ya ayat Quran itu dengan baik ya, sebab mereka mengetahui mana satu ayat yang awal dan mana satu ayat yang kemudian ya turunnya. Jadi itu boleh menentukan mana satu ayat yang mansuh ataupun yang nasih ya. Yang nasih ni maksudnya yang kemudian ya, dia menasahkan ya ayat yang sebelumnya. Jadi ayat yang kata tak boleh minum arak ketika hendak solat itu saja telah dimansuhkan ya oleh ayat yang kemudian yang mengatakan bahawa arak itu haram, tak boleh minum ketika bila-bila masa pun tak boleh minum ya. Tak kira lah yang keadaan yang macam mana. Okey, yang kepentingan yang kedua ialah untuk mengetahui sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana penurunan Al-Quran ya adalah seiring ya dengan perjalanan hidup baginda. Okey ya. Yang ketiga ialah untuk mengetahui ayat yang diturunkan itu ditujukan kepada masyarakat Arab Mekah atau Madinah atau masyarakat setempat ya, sama ada yang ditujukan kepada orang kafir ya, ahli kitab ataupun kaum muslimin ya seluruhnya. Okey. Kepentingan yang keempat ialah dengan mengetahui ya ayat makiyah dan juga madaniyah itu membantu sebenarnya para ulama untuk melakukan penafsiran Al-Quran ya, macam kita bincang tadi ya, kerana pengetahuan tentang tempat turunnya di mana ianya diturunkan itu juga dapat membantu para mufassirin memahami ayat tersebut dan dapat menafsirkan dengan tafsiran yang betul sehingga kita tidak tersalah faham terhadap satu-satu ayat Al-Quran. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir antara kepentingan mengetahui ayat makiyah dan madaniyah ini ialah di mana kita dapat melihat gaya bahasa yang digunakan dapat dipraktikkan dalam kegiatan dakwah, kerana ayat yang diturunkan sama ada sebelum hijrah atau selepas hijrah mempunyai tujuan atau penumpuan yang tertentu terhadap sesuatu perkara. Okey, itulah dia antara kepentingannya mempelajari ataupun mengetahui sama ada mana satu ayat makiyah dan mana satu ayat madaniyah. Okey di bawah ni dinyatakan apa maksud nasih kat sini dalam teks kamu tu nasih maksudnya ialah menggantikan atau mengangkat hukum syarak dengan dalil syarak yang datang terkemudian darinya. Okey, itu maksudnya Manakala mansuh pula dekat sini dijelaskan adalah hukum yang diangkat. Maksud macam Ustazah bagi tahu tadi tentang pengharaman arak itu asalnya tak boleh minum ketika nak solat saja, tapi telah dimansuhkan telah diangkat, diganti dengan ayat yang kemudian yang mengatakan arak itu haram. Di bawah ni ada contoh yang lain lah berkenaan dengan nasih dan mansuh. Boleh baca lagi lah. Seterusnya kita tengok usaha-usaha dan juga tindakan untuk menggunakan ayat makiyah dan madaniyah sebagai panduan dalam memahami kandungan Al-Quran jadi antaranya ialah contohnya individu kita lah, kita sendiri macam mana apa usaha kita untuk menggunakan ayat makiyah ni dan juga madaniyah ni sebagai panduan untuk memahami Al-Quran itu. Untuk kita bolehlah membaca buku-buku ilmiah dan mentadabbur ayat makiyah dan juga ayat madaniyah tersebut seterusnya mengkaji dan meneliti gaya bahasa ayat makiyah dan juga ayat madaniyah tadi kita ada bincang ayat makiyah tu ayat makiyah tu kebanyakannya pendek-pendek, manakala ayat madaniyah itu cirinya ianya selalunya panjang-panjang.
Kemudian kita juga ya boleh melakukan ya kajian berkaitan ayat makiyah dan juga ayat madaniyah ya, dalam buku-buku ya, dan juga tulisan para ilmuwan yang pakar dalam bidang tersebut lah ya. Sebab kita ya untuk kita membuat penafsiran itu terlampau jauh lah ya. Kita membaca lah ya apa yang telah disediakan ya oleh ulama-ulama dulu yang sangat pakar yang dalam bidang-bidang mereka. Okeylah ya. Okey, jadi di bawah tu ada ya dari sudut masyarakat ya, apa ya usaha yang boleh dilakukan ya, dari sudut negara pula macam mana kan ya. Okey, jadi Ustazah taklah meng-highlightkan ya tentang itu. Cuma ya Ustazah harap kamu faham tadi tentang pengertian, kemudian tentang ciri ya ayat makiyah dan madaniyah. Seterusnya kepentingan ya kita mengetahui ya ayat makiyah dan juga madaniyah itu ada 3 benda lah yang perlu kamu ingat ya. Dan untuk lebih faham ya, Ustazah suka ya mengajak kamu ya untuk melihat ya sedikit latihan ya berkaitan tajuk ini. Okey ya. Kita tengok ya. Okey, di sini ya dalam buku teks kamu, boleh rujuk buku teks kamu. Okey ya. Ustazah nak kamu buat yang nombor 2 sahaja. Okey, nombor 2 sahaja. Okey, kita tengok tu ya. Jelaskan perbezaan ya. Jelaskan perbezaan ayat makiyah dan juga ayat madaniyah. Okey ya. Itu sahaja ya. Jadi diharap kamu semua faham. Sehingga jumpa lagi di kesempatan yang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.